parti politik dan seterusnya. Kita ada sistem parlimen dan undang-undang diluluskan oleh parlimen, maka parlimen ini dikatakan sistem sekular dan undang-undang yang diluluskan itu adalah undang-undang sekular. Sekali lagi saya mahu lihat, kita bawa balik kepada ajaran Islam dalam sistem pentadbiran negara. Adakah demokrasi itu 100% bercanggah dengan perintah Islam? Itu juga satu perbahasan. Tapi bagi saya ada persamaan antara demokrasi, ini soalan berat ni atau perkara berat ni. Ada persamaan antara demokrasi dan juga sistem pentadbiran Islam. Kita perlukan pendetailan di sini. Ada persamaan antara demokrasi dan sistem dalam Islam itu. Jadi di sini kalau menyatakan setiap undang-undang yang diluluskan oleh sistem demokrasi itu adalah sistem yang bercanggah, undang-undang yang bercanggah dengan syariah, maka ini juga satu persoalan besar yang kita perlu lihat. Adakah sistem demokrasi itu adalah sekular? Atau adakah persamaan antara sistem demokrasi dengan Islam? Di sini bagi saya nampak ada persamaan, contohnya dari segi musyawarahnya, dari segi engagementnya, dari segi kedudukan orang-orang yang berada di dalam Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat itu. Jadi tidak ada orang yang boleh mengasingkan agama daripada diri mereka. Kita tanya YB kita di dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat, adakah mereka memisahkan agama mereka apabila mereka membuat undang-undang? Adakah mereka letak sebelah agama? Maknanya ini agama dan kita membuat undang-undang. Personality YB kita yang beragama Islam tidak akan meninggalkan agama Islam semasa membuat perundangan. Jadi walaupun dari segi kerangka asas kita nampak demokrasi itu adalah acuan barat, tetapi bila ada di Malaysia ini, kita mahukan demokrasi itu dibuat dengan menggunakan acuan Islam. Jadi dengan mendidik YB di Dewan Rakyat dan Dewan Negara memahami hukum syariah itu, maka dengan itu kita boleh mengislamkan undang-undang itu walaupun menerusi sistem pilihan raya, walaupun menerusi sistem perundangan yang dibuat dalam parlimen itu. Jadi di sini kita boleh mencari jalan bagaimana undang-undang syariah itu boleh dijadikan syariah yang tidak bercanggah dengan hukum Allah. Ini sekarang kita lihat sifat ketinggian perlembagaan bagi saya tidak menghalang pelaksanaan hudud. Sifat sekular negara juga tidak benar. Ya, apabila disandarkan kepada keputusan dalam kes Cik Omar Cik Soh itu. Yang ketiganya, dihujahkan juga negara ini adalah negara sekular apabila Tengku Abdul Rahman menyatakan dalam kita mengubah perlembagaan itu, Tengku Abdul Rahman menyatakan bahawa walaupun kita meletakkan Islam dalam perlembagaan, ini tidak menjadikan negara ini bukan negara sekular. Tengku Abdul Rahman menyatakan begitu. Persoalan saya, adakah kenyataan Tengku Abdul Rahman ini tepat? Kita boleh fikir, bila masa negara ini pernah dijadikan negara sekular? Bilakah negara ini negara sekular? Perlembagaan pertama di Tanah Melayu 1895, Perlembagaan Negeri Johor menyatakan negeri Johor itu adalah Islamiyah Malayuiyah. Perlembagaan kedua 1911 itu di Negeri Terengganu menyatakan negeri Terengganu itu Islamiyah Malayuiyah. Dan kita sudah maklum wujudnya undang-undang Islam, wujudnya pentadbir-pentadbir yang beragama Islam, wujudnya Majlis Syura. Dalam Perlembagaan 1865, Perlembagaan 1911 wujudnya Majlis Syura. Dan setelah kedatangan British, disebut bahawa British mengambil pendekatan memperkenalkan undang-undang mereka secara perlahan-lahan dengan tidak menafikan wujudnya Islam dan tidak ada masa putus untuk yang duli-duli yang maha mulia raja-raja menjadi ketua agama Islam. Tidak ada masa putus. Maknanya dari masa pelaksanaan undang-undang British juga Islam tidak dihapuskan. Islam tidak pernah ada dihapuskan dan tidak pernah hilang kuasa Islam, kuasa raja sebagai ketua agama Islam. Tidak ada dalam sejarah.
Sama ada Islam itu diamalkan tidak diamalkan itu persoalan lain. Bagi falsafahnya ialah tanah ini tidak pernah bebas daripada agama Islam. Dan Islam itu telah tertanam dalam bumi tanah lain. Ya, tidak ada, saya ragu-ragu dengan kenyataan itu bahawa negara ini adalah negara sekular. Dengan kenyataan, walaupun kenyataan yang tegas daripada Tengku Abdul Rahman. Satu lagi, kenyataan Tengku Abdul Rahman ini dibuat bagi tujuan memujuk raja-raja Melayu yang pada mulanya tidak bersetuju untuk meletakkan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Kerana kita lihat raja-raja Melayu ini bimbang sekiranya diletakkan dalam kerajaan persekutuan dan Islam ini tidak terjamin dan tidak ada ketua agama Islam. Sebab itulah dari segi sejarah perlembagaannya, apa yang diletakkan di atas bahu raja-raja untuk menjaga Islam itu secara perundangannya tidak pernah terputus dan sentiasa diiktiraf semasa British, sebelum British dan selepas British. Jadi kenyataan bahawa negara ini pernah menjadi negara sekular itu tidak tepat. Kalau ada rakan-rakan akademik boleh membuktikan bahawa tidak adanya Islam itu pernah terputus di negara ini, kita sama-sama raikan pendapat itu. Ya. Jadi dua hujah ini biasanya digunakan untuk mengatakan negara ini adalah negara sekular. Satu menggunakan kes Cik Omar Cik So dan keduanya menggunakan kenyataan Tengku Abdul Rahman, dan bersama dengan kenyataan Tengku Abdul Rahman itu ialah kenyataan Justice atau Hakim Abdul Hamid, seorang ahli dalam Suruhanjaya Perlembagaan 1956-57. Jadi bagi saya hujah-hujah mengatakan negara ini negara sekular dan perlu dipindah, membuang Islam itu dari perlembagaan, barulah kita boleh meletakkan hudud, dan ini tidak perlu dilakukan. Bagi saya setakat ini kita tidak perlu memindah perlembagaan untuk meletakkan apa-apa peruntukan. Sebab kita maklum dari segi realitinya pindaan kepada perlembagaan bukan perkara mudah. Ya, dalam keadaan sekarang pun pindaan perlembagaan bahkan untuk meneruskan akta biasa pun bukan perkara mudah. Kerajaan telah menarik balik satu akta, kan? Bukan perkara mudah. Jadi di sini ada ruang untuk kita berhujah bahawa dia tidak ada halangan perlembagaan. Ya, yang saya telah huraikan tadi juga mengenai hudud dan demokrasi. Sekiranya hudud ini telah menepati elemen-elemen atau prosedur-prosedur untuk kita luluskan sebagai undang-undang, maka ianya akan menjadi undang-undang yang sah. Itu yang perkara yang pertama berkaitan dengan perlembagaan, ya. Jadi sifat perlembagaan sebagai undang-undang yang luhur, keluhuran perlembagaan, dan juga sifat negara sebagai negara bukan sekular, dan juga hudud boleh menepati dalam sistem demokrasi, maka ini adalah justifikasi untuk kita melaksanakan hudud. Beberapa persoalan perlembagaan lain terbit dalam pembahagian kuasa antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Inilah yang dijadikan polemik, dan ia sebenarnya satu permasalahan undang-undang yang kita boleh selesaikan. Ia bukan tidak ada ruang untuk kita selesaikan langsung. Maknanya kita ada ruang untuk menyelesaikan polemik dalam pembahagian kuasa antara negeri dan persekutuannya. Pertama, mengenai undang-undang Islam secara keseluruhannya, ia disebut sebagai bidang kuasa dan bidang kuasa negeri. Terletak di dalam kuasa dan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Jadi undang-undang jenayah Islam yang disebut dalam perbutiran 1 senarai 2 Januari ke-9 Perlembagaan Persekutuan menyebut secara lain, antara lain bermaksud kesalahan-kesalahan, kata offences against the precept of Islam, kesalahan-kesalahan terhadap perintah agama Islam adalah di bawah bidang kuasa undang-undang negeri atau Dewan Undangan Negeri. Mahkamah telah memutuskan perintah-perintah ini bukan setakat rukun-rukun Islam. Ia adalah seluruhan perintah agama Islam. Maka kesalahan jenayah itu adalah sebahagiannya daripada precept atau perintah agama Islam. Ya. Yang keduanya, apabila ia berada di bawah kuasa dan bidang kuasa negeri, maka Dewan Undangan Negeri boleh membuat undang-undang jenayah syariah.
Dia tidak guna perkataan jenayah, tapi dia menggunakan perkataan offences, kesalahan-kesalahan. Dalam membaca undang-undang jenayah, maka kesalahan-kesalahan itu adalah juga jenayah. Ya? Jadi kita kata, bila di bawah bidang kuasa negeri, bidang kuasa Dewan Undangan Negeri, maka Dewan Undangan Negeri boleh membuat apa saja undang-undang berkaitan dengan perintah-perintah agama Islam pada perkara yang ada dalam senarai persekutuan. Maknanya secara umum kesalahan itu atau undang-undang jenayah itu adalah di bawah senarai persekutuan, kecuali berkaitan dengan perintah-perintah agama Islam. Jadinya Dewan Undangan Negeri hanya boleh membuat perkara-perkara berkaitan kesalahan berkaitan perintah agama Islam yang tidak tersenarai dalam senarai persekutuan. Kalau kita terima hudud, ya, kita ambil pendapat jumhur tadi yang 7 hudud itu, jadi jenayah mencuri, jenayah merompak dan jenayah memerangi pemerintah yang sah itu telah berada dalam senarai kesalahan persekutuan di bawah kanun keseksaan. Jadi ini tidak boleh dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri. Tapi kesalahan yang 4 itu, yang selain daripada yang 3 ni, iaitu kesalahan murtad, kesalahan berzina, menuduh zina dan juga kesalahan meminum arak, itu adalah di bawah agama Islam. Jadi ia berada di bawah Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau kita fokus kepada hududnya, hudud yang 7 dan juga qisas dan diyah tadi. Qisas ini ada juga di bawah kanun keseksaan. Qisas itu yang melibatkan kematian dan juga kecederaan, yang melibatkan darah, dan seterusnya adanya diyah. Sebab itu saya setuju dengan Datuk Mahmud Zudi bila menyatakan akta diyah. Antara hudud itu juga sebahagian daripada hudud dalam kata kasar, ya. Hudud merupakan had-had atau sistem cara hidup yang ditetapkan oleh Islam, termasuklah qisas dan diyah. Sebab ia juga disebut dalam Al-Quran itu, qisas. Jadi apa yang kita sebut sekarang ini, ada 2 pembahagian itu. Kesannya adalah sebahagian daripada kesalahan hudud ada dalam Dewan Undangan Negeri, sebahagian daripada kesalahan hudud ada dalam senarai persekutuan. Jadi bagi senarai negeri, ada satu lagi sekatan, bukan perlembagaan tetapi akta, yang meletakkan bidang kuasa berkaitan hukuman yang boleh diletakkan oleh Mahkamah Syariah, iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1964 dipinda 1985, disemak semula 1988. Ini yang menjadi sekatan sebenar untuk Dewan Undangan Negeri dan Mahkamah Syariah melaksanakan hukuman penuh hudud. Walaupun kesalahannya ada, hukumannya tidak boleh sampai ke tahap hudud. Ini yang menjadi sekatan. Dan kita maklum juga, dari tahun 1994 pertama kali saya menyuarakan untuk pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah 1965 itu, 64. Kita nak pindah. Pertama kali saya sebut pada tahun 1994. Sekarang pada tahun 2014 kita telah berjaya untuk mendapat persetujuan daripada pejabat peguam negara, dan peguam negara telah bersetuju untuk mendraftkan, JAKIM telah mendraftkan satu akta untuk meminda bidang kuasa ini. Jadi saya juga merasa terpanggil apabila orang berkata tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh kerajaan tentang hukum Islam ini. Saya sangat tidak bersetuju dan saya sangat sedih juga, sebab kita bermesyuarat sampai pukul 2 pagi, pukul 1 pagi untuk membuat undang-undang untuk Islam, menaikkan taraf Mahkamah Syariah, menaikkan taraf hakim-hakim di Mahkamah Syariah. Jadi kita telah berusaha dalam kapasiti kita. Ya, jadi penubuhan universiti saya juga satu mekanisme untuk memberi pelajar faham, rakyat Malaysia faham tentang budaya, tentang ilmu mengenai syariah. Itu juga usaha yang kita tidak boleh nafikan. Okey, jadi kita nak katakan di sini pembahagian kuasa tu, saya kembali kepada perundangan ini, pembahagian kuasa antara negeri dan persekutuan ini sebenarnya bukanlah penghalang setakat ini. Setakat ini kita sudah ada kesalahan itu, cuma hukumannya kita akan tambah baik.
Ya. Sementara itu, the blessings in disguise lah. Masa yang panjang ini kita boleh berikan lagi pengetahuan, pendidikan dan ajaran-ajaran Islam berkaitan syariah itu kepada rakyat Malaysia. Jadi peluang ini kita ada. Ya, jadi bila kita kata sudah ada dalam Dewan Undangan Negeri, boleh dilaksana setakat mana yang boleh, dan kita mahu pindah Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah itu, maka ini sekiranya dibenarkan oleh Parlimen dan diluluskan oleh Parlimen, maka kita boleh membuat undang-undang hudud di peringkat negeri. Undang-undang hudud di peringkat negeri. Di peringkat persekutuan, saya nak bagi satu contoh tuan-tuan yang harap maklum di sini ialah mengenai kesalahan sumbang mahram. Kita pernah dengar sumbang mahram ni. Kalau sumbang mahram ini bukannya satu kesalahan di bawah kanun siksaan dahulunya, tetapi disebabkan masalah sosial berlaku, datuk lah, bapak lah, membuat hubungan sulit, hubungan seks dengan anak-anak ataupun dengan anak tiri ke siapa-siapa saja dalam keluarga itu, masalah sosial itu wujud, maka memerlukan undang-undang. Di sini justifikasi untuk perundangan dalam konteks masyarakat kita sekarang ialah bukan keimanan tapi masalah. Macam Datuk Mahmud disebut tadi lah, masalahnya ramai sangat orang mati dalam terbunuh dalam aksiden jalan-jalan raya, kemalangan jalan raya. Dia mahukan jadikan justifikasi. Itu normal bagi masyarakat. Kalau tidak ada justifikasi, kenapa agama kamu mahu diperkenalkan dalam perundangan? Sebab tidak adanya keimanan. Itu saja persoalannya. Dari sini, kalau dahulu kita tidak ada kesalahan sumbang mahram di dalam kanun siksaan, tapi sekarang kita telah ada. Itu penambahbaikan untuk perundangan. Dari hukum syarak juga, itu adalah perkara yang salah. Ia adalah sejenis kesalahan irabah, ataupun kita nak letak dalam kesalahan rogol. Kalau dia berlaku dengan persetujuan pihak-pihak, maka itu sudah ada dalam kanun siksaan. Jadi pendekatannya terlalu agak manis dan menyantuni fahaman masyarakat. Ya, jadi kita dah ada kesalahan tersebut. Jadi kalau dalam hudud ini pendekatan untuk meminda perkara-perkara seperti hukuman kesalahan mencuri, merompak dan juga memerangi yang kerajaan ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil. Sebab kita lihat Islamic banking diterima dengan jayanya. Walaupun adalah perbalahan itu dalam konteks kita orang Islam, ya? Tapi Islamic banking telah diterima oleh masyarakat Islam. Bahkan Malaysia juga menjadi contoh. Tuan boleh cerita banyaklah pasal ni, tapi maknanya ia ada sesuatu yang baik sehinggalah ia dilihat baik. Itu yang kita mahukan juga. Jadi kita katakan pembahagian kuasa ini adalah menjadi satu perkara yang kita lihat dalam perundangan, bukanlah satu halangan yang terlalu mengancam untuk pengenalan hudud, tetapi ia boleh dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi dan pembahagian kuasa yang diiktiraf oleh undang-undang dan perlembagaan. Ya, saya fikir itu saja, dan yang lainnya kita boleh huraikan kembali dalam soal jawab lah kalau ada apa-apa komen atau cadangan ataupun persoalan nanti.